Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه بعلومهما وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Syekh Abdul Ghani bin Yahya dan Syekh Umar bin Yusuf radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardahuma pada muka surat 15 kenyataan yang keempat, ta'rif sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Jadi insyaAllah kita masuk dah satu persatu ni sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, dah masuk dah satu-satu sifat-sifat berkenaan ketuhanan ataupun sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian adalah kata musannif rahimahullah ta'ala adalah sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala yang wajib diketahui dengan tafsil itu khabar, iaitu 20 sifat. Sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala yang wajib tahu. Yang dia tulis, dia qaid tu. Yang wajib tahu secara tafsil, secara hurai satu persatu. Bukan dalil tafsil, huraian tafsil. Beza tu. Tahu secara tafsil, iaitu tahu secara detail. Bukan dalil tafsili ni lain. Okey, bukan maksudnya dalil tafsili wajib diketahui setiap mukallaf dalil tafsili. Itu bukan. Tafsil di sini huraian secara satu persatu. Hak tu wajib. Sifat 20. Okey. Yang lain tu secara ijmali sahaja, secara borong. Tu. Habis. Jadi 20 kan? Yang pertama al-wujudu. Tu. Alif lam tu, alif lam pada wujud itu ialah ganti kepada mudhafu ilaih yang mahdhuf. Mudhafu ilaih yang dihadzafkan. Mahdhuf lah. Mudhafu ilaih yang dihadzafkan. Asalnya wujuduhu ta'ala. Asalnya diidhafahkan wujud kepada hu. Wujuduhu ay wujudullah. Maka hu dibuang digantikan dengan alif lam. Hak tu dalam bab nahwu mazhab Basrah sah untuk digantikan mudhafu ilaih dengan alif lam. Adapun mazhab Kufah tak boleh. Tu mazhab Kufah tak boleh mudhafu ilaih dibuang kemudian digantikan dengan alif lam. Sebab alif lam ni banyak. Alif lam lil ahdi dhihni, alif lam lil ahdi dzikri. Lil ahdi dhihni dalam kepala, lil ahdi dzikri sebab telah sebut. Alif lam ganti pada mudhafu ilaih. Ni alif lam yang ganti kepada mudhaf ilaih. Mudhafun ilaih. Habis al-wujud, iaitu artinya, arti al-wujud ada. Ada lah. Wujud ni bahasa Arab, kemudian dimelayukan. Kalau Melayu sungguh, ada lah. Ada, bukan bangsa ada. Sifat tu namanya ada. Zat yang bersifat dengan ada, dia panggil mawjud. Okay? Satu zat yang bersifat dengan wujud, dia panggil mawjud. Mawjud tu bukan maf'ul ke? Bukan isim maf'ul, bukan wazan isim maf'ul. Dia panggil min itlaqi ismin maf'ul wa iradatu ismul fa'il.
Iradatu ismul fa'il. Itu. Itlaq isim maf'ul mana? Mawjudun atas wazan maf'ulun. Tapi naknya fa'il yang wujud, bukan yang diwujudkan. Kalau mawjudun atas wazan atas makna isim maf'ul, maka dia bermaksud yang diwujudkan. Allah Ta'ala bukan yang diwujudkan, Allah Ta'ala yang ada. Zat yang bersifat dengan wujud dipanggil mawjud. Yang ada tu isim fa'il. Maka min itlaqi ism. Itlaq isim maf'ul mawjud, tapi naknya muradnya isim fa'il. Dalam balaghah tu, dalam nahwu tu. Okey, ada dimaknakan dengan dimaknakan, yakni dimaknakan sifat ada, sifat wujud. Okay, tetap benar dan sungguh, yakni sungguh ada di zat Allah Ta'ala, sungguh sifat Allah di zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan benda ada tu tak ada. Ada tu, sifat ada tu tak ada, dia sungguh saja di. Nak kata sifat tu ada, dia mesti cerak salah satu daripada panca indera, sebab disabitkan secara kharij, dia panggil sabit secara kharij. Mesti salah satu panca indera dapat cerak, sama ada penglihatan kita, atau pendengaran kita, atau pengecak kita, ataupun penjabat kita, ataupun penghidu kita. Limon, salah satu ni boleh kecak, maka dia panggil bangsa ada, wujudi. Dia ni jenis ada. Tu. Ini sekarang sifat ada ni ada ke tak? Sifat ada ni sifat yang bangsa wujudi ke tak? Tak. Tu. Dia bukan bangsa yang sifat dia bukan sifat yang bangsa ada, tapi sungguh, thubut dia panggil. Thubut wa tahaqquq, sabit dan sungguh, tahakkuk. Tu okey. Tu sungguh. Kita bincang secara mudah-mudah ni, tak mudah dalam. Tu. Ini yang paling simple lah. Tu. Kalau tahu hak ni, kalau kemah hak ni boleh dah baca tauhid ke orang awam. Tu. Kalau tak faham ni jangan baca tauhid. Takut menyesatkan orang. Tauhid ni bila kita baca kitab, orang tu kalau ada pengetahuan ilmu, dia baca kitab, dia macam-macam hurai. Dia akan mari datang ilham daripada Allah Ta'ala, nak mari hurai. Tapi bila bicara bab tauhid ni, dia kena hurai sungguh lah. Nak hurai tangling tak apa. Tapi bila dia baca kitab, nak hurai tang kitab ni, dia kena faham hak kitab tu. Nak melalut ke lain, tak ada masalah. Itu dia punya pasal lah. Asalkan bila nak hurai tauhid ni, biar hurai dengan betul. Jadi sifat ada ni tak ada. Allah Ta'ala ni ada, tapi sifat ada bagi Allah, sifat ada bagi kita tak ada. Dengan makna tak ada, tapi sungguh. Dia panggil sifat sifat ada ni ialah adamiyun. Dia ni jenis tak ada, tapi thubutun, ai thubutun fi dhihni. Benda sungguh ni hanya sabit pada zihin sahaja, bukan di luar. Tapi benda yang mawjud, benda yang ada, sabit di luar, yakni boleh dicerak oleh salah satu daripada panca indera. Bila boleh cerak salah satu daripada panca indera, dia itu dipanggil ada, lagi pula dipanggil sungguh. Bila benda tu ada, mesti sungguh. Benda yang sungguh tak semestinya ada. Yang wajib bagi zat Allah Ta'ala, yang tiada dikeranakan dengan suatu kerana, ghayra mu'allalatin bi'illatin. Tu istilah bahasa Arab, ghayra mu'allalatin bi'illatin, tidak dikeranakan dengan suatu kerana. Maknanya sifat wujud ni dia ada, kita sabitkan sifat wujud bukan dengan sebab yang lain. Dia nak beza dengan mu'allalatan bi'illatin, dikeranakan dengan satu kerana pada sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah dikeranakan dengan satu kerana. Sebab apa? Sabitnya sifat maknawiyah sebab kita tahu adanya sifat ma'ani. Okey, kita sabit sifat maknawiyah sebab kita tahu sifat ma'ani. Dia berasal daripada sifat ma'ani. Hasil dari sifat ma'ani itu dia berkuasa, keadaan dia berkuasa, keadaan dia yang berperkuasa dan sebagainya. Jadi wujudnya ataupun sabitnya maknawiyah sebab ma'ani.
Tapi sabitnya nafsiyah, sabitnya wujud Allah Ta'ala bukan dengan sebab yang lain. Sebab tu beza antara nafsiyah dengan maknawi. Gila mana-mana ngaji tanya, sebab apa wujud ni nafsiyah? Kenapa dia tidak salbiah? Kenapa dia tidak ma'ani? Mesti ada beza. Mesti ada beza. Sebab apa maknawiyah kaunuhu qadiran tak buka ma'ani? Kenapa perlunya ma'ani ma'nawiyah? Kenapa tidak nafsiyah, salbiyah? Tak boleh jawab, tak faham lagi tu. Kalau semua tak boleh jawab lagi tu, maknanya kita tak faham lagi tu. Konsep ulama Ahlussunnah wal Jamaah buat kenapa nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Kita tak boleh jawab ni. Kita tak boleh ngajar lagi. Tak boleh ajar lagi korang. Sebab apa? Kita tak faham ni. Tak faham dengan sungguh lagi. Nak kata sifat tu, sifat wujud kita sabit sebab nak melawankan sifat Adam. Maknanya kita kata sifat wujud ni kita sabitkan supaya lawannya ialah kita nak menafikan lawannya iaitu Adam, iaitu tidak ada. Dah sifat kudrat tidak menafikan yang lemah. Sifat kidam tidak menafikan hak baharu. Kata menafikan, kidam pun menafikan hak baru. Macam mana? Kudrat pun menafikan hak lemah. Lagu mana? Dia beza tu, titik perbezaan. Salbiyah. Kalau kita kata salbiyah itu menafikan yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Dan nafsiyah, sifat wujud tu bukan menafikan perkara yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Kudrat, iradat, ilmu hayat bukan menafikan benda yang tidak layak di Allah Ta'ala. Memang menafikan. Dah apa beza? Tu yang payah sikit tu. Jadi sifat wujud ni dia panggil sifat nafsiyah, sifat bangsa zat, sifat bangsa diri. Sebab apa? Sebab fahamnya sifat wujud itu di zat seseorang, di diri seseorang. Nampak diri seseorang tu, itulah wujud. Sehingga kan Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu warḍah dia kata, sifat wujud itulah diri maujud, ainul maujud. Apa dia? Orang, mamat ni kita tengok ada tubuh dia. Hak ni lah wujud. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ainul maujud dia kata. Di sisi Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, kalau kita detailkan, sifat yang diakui olehnya hanya 12. Hanya 12, bukan 13. Hanya 12. Hanya 12. Yang kita kata 13 juga tu, itu atas takwilan ulama Asy'ariyah terhadap kalam Imam Abul Hasan Asy'ari yang kata wujud tu. Yang kata wujud ainul maujud tu. Ditakwilkan oleh ulama Asy'ariyah terhadap perkataan Imam Abu Hasan Asy'ari yang kata wujud itu ainul maujud. Ditakwilkan. Bila takwil maknanya itu atas jalan tasamuh sahaja tu. Atas jalan tasamuh ya Imam Abu Hasan Asy'ari cakap gitu tu. Maka dia kata Imam Abu Hasan Asy'ari mensabitkan 13 sifat, lagi 7 sifat maknawiyah. Imam Abu Hasan Asy'ari tak kira. Tak kira bukan menafikan, tidak kira. Tidak kira dari sudut untuk membahaskan secara detail, tak payah dah. Sebab sudah ada kalau ikut betul-betul Imam Abu Hasan Asy'ari 12 Sebab dia kata wujud itu ainul maujud. Seolah-olah tak ada sifat, tidak ada beza antara wujud dengan ainul maujud. Sebab dia kata wujud itu ainul maujud. Wujud itu adalah diri orang tu ada. Orang tu ada sekarang ni. Itulah wujud. Imam Abu Hasan Asy'ari. Tu. Ulama Asy'ariyah takwil kata tu kata-kata tasamuh je tu. Tu. Kata-kata tasamuh tu kesimpulannya tu. Pembahasan yang lebih lanjutnya, khilaf pula Imam Fakhruddin Ar-Razi kata gini, Imam Sa'duddin At-Taftazani kata gini. Tu kitab sosok lah. Tu. Kita nak habis hak ni tu. Faham hak ni tu. Sebab dia sebut ke tu. Dia sebut ke tu. Dia sebut ke. Tak apalah. Jadi sifat wujud ni dipanggil wujud, dipanggil sifat nafsiyah sebab dia bangsa diri. Dia menunjukkan kepada diri zat. Sifat kudrat sebab apa dia tak ubah sifat nafsiyah? Sebab sifat kudrat bukan zat, bukan menunjukkan kepada zat dak. Dia menunjukkan kepada diri sifat tu. Antara sifat-sifat yang empat, salbiyah, ma'nawiyah dan sebagainya itu, hanya sifat ma'ani sahaja yang ada kan? Hanya sifat ma'ani sahaja yang ada, lagi pula sungguh di zat Allah Ta'ala. Yang lain semua sungguh sahaja, bukan benda ada. Selain daripada sifat ma'ani, tak ada tapi sungguh. Sungguh di zihir, sabit di Allah Ta'ala. Okey?
Jadi bila sifat itu jenis ada, sifat kudrat itu ada, maka bila kita nak bahas sifat ma'ani, bahas sifat yang jenis ada, kita akan bahas sifat kudrat tu menatang apa? Bahas sifat iradat ilmu hayat tu menatang apa dulu? Tu benda apa tu? Sebab dia benda ada. Kemudian barulah kita menafikan benda yang tak layak di Allah Ta'ala. Contoh kita beli kereta proton saga. Kita bahas proton saga dulu. Sebab dia itu ada. Kita boleh tengok, boleh sentuh. Kita bahas ciri-ciri proton saga. Lepas tu baru kita menafikan. Oh, proton saga bukan proton wira, bukan kancil, bukan Mercedes, bukan Formula 1 dan sebagainya. Baru kita menafikan. Bukan. Sebab kita dah kenal dah proton saga benda apa. Begitu juga sifat ma'ani. Kita dah kenal sifat ma'ani mana? Kudrat, iradat, ilmu hayat tu kita bahas sifat tu secara detail. Sebab apa? Sebab dia jenis yang ada. Baru kita menafikan yang lain. Menafikan sifat yang mustahil atas Allah Ta'ala. Persoalan, dah salbiah pun menafikan. Salbiah bukan menafikan. Salbiah bukan menafikan. Salbiah dia ternafi. Salbiah itu ternafi. Okey. Madlul bagi sifat-sifat salbiah itu terkena kepada insilab, ternafi. Kidam tidak baru. Tidak tu ternafi. Maknanya apa? Di Allah Ta'ala tu sejak azali lagi tidak bersifat dengan baru. Ternafi baru di Allah Ta'ala. Itulah kidam. Tidak baru. Kidam apa dia? Arti dia? Kidam artinya sedia. Apa sedia? Tidak baru. Tidak baru tu makna. Tidak baru tu apa dia? Tidak baru yakni ternapi baru di Allah Ta'ala. Itulah insilab. Insalaba yang salibu insilab. Bahasa Melayu dia panggil ternafi. Infa'ala yang fa'ilu infi'al. Terbuat. Maknanya apa? Nak nafi di awal. Nak nafi di awal. Lagi pula sifat salbiah ni dia bukan jenis ada, bukan. Dia jenis tak ada. Adamiyun tapi thubutun fi dzat wa tahaqquq fi dhihni. Thubutun wa tahaqqukun fi dzatihi ataupun thubutun wa tahaqqukun fi dhihni. Pada akal manusia. Dia tu bukan jenis tak ada. Dia tu bukan jenis tak ada, betul? Tapi subut, sungguh. Bila jenis tu tak ada, kita tak bahas secara detail lagi. Walaupun bahas secara detail, kita tak bahas diri sifat diri sifat kidam bakok tu lagu mana. Tak ada. Sebab tu kita tak ada ta'aluk sifat dia. Sebab kita tidak membahaskan secara detail sifat kidam bakok dan sebagainya. Sifat-sifat salbiah. Sebab apa? Sebab dia tak ada. Sebab tu tak ada ta'aluk. Tu membezakan dengan ma'ani. Dia menunjukkan insilab. Dia menunjukkan ternafi. Okay? Dia panggil dalalah mutabaqah bagi salbiah ialah ternafi. Perkara yang tidak layak di Allah Ta'ala. Tidak baru. Tidak artinya sedia, tidak baru. Baqa tidak binasa. Wahdaniyah tidak bilang. Mukhalafah tidak sama dengan makhluk. Apa lagi? Ikutlah 5 sifat salbiah. Tapi kalau sifat ma'ani yang menunjukkan contoh sifat kudrat menafikan sifat lemah. So apa kata menafi bukan ternafi? Sebab sifat ma'ani dalalah iltizamiyah kepada menafikan suatu. Apa benda tu? Dia main payah. Ad-dalalah iltizamiyah. Dia menafikan sifat yang tak layak bagi Allah juga, tapi secara lazim, bukan secara mutabaqah. Ini istilah mantik lah kau ni. Maknanya bila kita sebut kudrat, makna kudrat apa dia? Kuasa, berkuasa. Makna iradat apa dia? Berkehendak. Dia tak kena kepada apa makna kudrat? Makna kudrat tidak lemah, tak ada. Makna kudrat langsung pergi kepada tidak lemah, tak. Dia akan pergi juga kepada tidak lemah selepas dibahaskan sifat kudrat. Dengan ada sifat kudrat ni barulah kita menafikan lemah di Allah Ta'ala. Itu dalalah iltizamiyah. Dari sudut salbun, nafyun, benda yang mustahil pada Allah Ta'ala, itu adalah iltizamiyah pada sifat ma'ani.
Pada sifat salbiah dalalah mutabaqah dengan makna kidam itu tidak baru. Makna baqa tidak binasa. Tidak. Dia pergi selalulah kepada tidak. Dia pergi selalulah kepada tidak. Sifat makni kudrat, maknanya tidak lemah. Tak. Dia bahas kudrat, iaitu perkuasa. Apa dia perkuasa? Oh, perkuasa ni ada ta'aluk tajizi hadis, ta'aluk tajizi saluhi qadim. Oh, iradat ada tajizi qadim. Oh, gini. Baru dia menafikan benda yang mustahil. Nafi juga. Itu dia panggil dalalah iltizamiyah. Lazim daripada Allah bersifat kudrat, mustahil. Tapi Allah Ta'ala bersifat baqa, faham salbah. Baqa dengan makna tidak binasa. Sifat salbiah. Kita ada sifat salbiah. Mana? Kepala apa? Botak. Botak apa maksud botak? Tak ada rambut. Itu salbiah tu. Tak ada rambut, tu salbiah. Botak dengan makna tak ada rambut, itu salbiah. Tu. Lelaki, tidak perempuan. Lelaki tu salbiah. Perempuan, tidak lelaki. Tu salbiah. Kurus, apa kurus? Tidak gemuk. Itulah salbiah. Kurus ada tak kurus? Kurus tak ada. Cuba tunjuk kurus. Ni kurus. Ni perut. Bukan kurus. Tu. Okey. Gemuk, tidak kurus. Apa lagi? Ikutlah mana-mana. Yang mana maknanya kena kepada ternafi sesuatu benda tersebut. Kita ni baru. Apa baru? Tidak qadim, tidak kidam. Okey. Tu maksud dia. Apa lagi tu? Tak tahu. Nampak apa lagi? Pening kadang-kadang sifat nafsiah murah ni. Kita kadang-kadang nak bagi senang, tapi bila bagi senang jadi payah Allah. Apa leceh? Leceh aku. Habis. Ada tu. Maka wujud itu di sisi Imam Fakhrul Razi. Fakhrul Razi, asalnya Fakhruddin Ar-Razi. Kalau kita tak mau buat Fakhruddin, kalau malah buat ad-din, kita buat Al-Fakhr Ar-Razi. Al-Fakhr, ad-din itu kita buang, kita ganti alif lam. Al-Fakhr Ar-Razi. Biasanya Fakhruddin Ar-Razi, bukan Fakhrul Razi, Fakhruddin Ar-Razi. Dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Bukan ia wujud ain maujud. Dia jawab perbahasan kita tadi. Dia tak buat pandangan Imam Abu Hasan Asy'ari. Maknanya di sini dia kena terang. Imam Abu Hasan Asy'ari dia pegang wujud itu ain maujud dengan makna mamat ni ada. Mana tahu mamat ni ada sifat ada. Mamat ada depan tu ada. Itulah diri wujud. Payah tu. Dan ni dia panggil Ghawamid Ilmil Kalam dalam kitab Faridah Faraid. Ini dalam perbahasan ni Ghawamidul Kalam. Tu Ghawamid, rumit nak fikir. Jenuh lah duk main. Duk main ainul mawjud lah. Wujud dengan mawjud lain lah. Apa ni? Ghawamid. Mari kat orang utara, rumit. Asal pada Ghawamid. Bahasa Arab tu. Bukan ya. Dan bukan lain daripada ain mawjud. Dia bukan benda lain daripada ain mawjud dengan makna wujud tu bukan suatu benda yang lain, bukan suatu zat yang lain daripada ain zat tu kan. Tu. Wujud tu, sifat wujud tu bukan diri ada ni, bukan diri orang ni, tak. Dan dia ini juga bukannya selain daripada kait dengan ain mawjud ni. Kan tak? Kita nak kata wujud satu benda yang lain. Benda yang lain mari tempek ke ain wujud. Tak. Kan? Bukan juga. Maka atas qaul ini. Dia nak kata apa sini ni? Dia nak kata apa? Wujud ini bukan ain wujud dan bukan lain daripada ain wujud. Maknanya apa? Maknanya dia nak cerita wujud ni benda hal. Sebab hal ni duduk antara ada dengan tak ada. Hal ni duduk antara ada dengan tak ada. Dia ada atas sekali dia panggil maujudun. Maujudun boleh nampak, boleh cerak dengan panca indera yang 5. Dia panggil maujud. Atas kan. Bawah daripada maujud dia panggil hal. Tapi tak ada.
Bawah daripada hal dia panggil amrun i'tibari. Dekat kepada tak ada. Bawah sekali ma'dum, iaitu tak ada lah. Tak ada. Ma'dum ni tak ada. Amrun i'tibari dengan hal ni, dia ni bangsa tak ada tapi sungguh. Hal dengan amrun i'tibari dia panggil dua-dua ni bangsa tak ada tapi sungguh. Okey? Kalau maujud ni bangsa ada lagi sungguh. Maujud ni bangsa ada lagi sungguh. Hal dengan amrun i'tibari bangsa tak ada tapi sungguh. Dia tak ada. Okey. Macam mana nak beza? Dua-dua ni panggil sungguh belaka, hal dengan amrun i'tibari. Macam mana nak beza sungguh dua-dua ni? Okey. Hal ialah lebih dekat kepada ada tapi tak ada. Apa dia? Macam mana kita kata hal tu? Kita nampak satu benda tu, kita rasa ada, tapi bila tunjuk tak kena. Tu hal. Kita nampak satu bentuk tu, satu benda tu, nampak macam ada, tapi tunjuk tak kena. Contoh, bulat pada bola. Bola tu ada ke tak? Ada. Sebab apa? Boleh sentuh, boleh tengok. Bulat, ada ke tak bulat? Bulat, kalau kata ada, sebab apa ada? Boleh tengok. Mana? Cuba tunjuk. Cuba tunjuk. Dia tunjuk, pak, tu kena pada bola. Dia tunjuk atas bola, kiri bola, semua kena pada bola. Mana bulat? Tapi nampak macam ada. Nampak macam ada, tapi tunjuk tak kena. Tu hal. Jadi bulat tu hal. Bulat tu hal, bukan amrun i'tibari. Bulat itu nampak macam ada, tapi bila tunjuk tak kena. Maujud, nampak macam ada, tapi bila tunjuk kena. Maujud, nampak macam ada, tapi tunjuk kena. Hal, nampak macam ada, tapi tunjuk tak kena. Tu hal. Bawah pada hal, amrun i'tibari. Amrun i'tibari pun sungguh juga. Macam mana amrun i'tibari ni? Amrun i'tibari ni, dia tak nampak, tapi bila kita menafikan tak ada, kita sebut. Tu amrun i'tibari. Diri dia tu tak nampak. Berbeza dengan hal, beza hal. Hal tu tadi diri dia nampak, tapi tunjuk tak kena. Ni amrun i'tibari, dirinya pun tak ada, tapi bila kita nak menafikan dia, kita sebut. Contoh, Mamat lari laju. Okey, Mamat lari laju. Mamat ada ke tak? Ada. Sebab apa? Boleh tengok, boleh tunjuk. Sebab apa kita kata Mamat tu ada? Dia itu maujud. Sebab nampak diri dia tu ada, bila kita tunjuk, kena. Kena kepada Mamat tu. Ni Mamat ni. Mamat. Laju. Ada ke tak? Laju tak ada. Nak menafikanlah laju tu. Tak. Bila nak menafikan, kita sebut. Laju. Dah bila tunjuk, tak ada pun. Tak ada pun laju tu. Diri laju tu tak ada. Bentuk laju tu pun tak ada. Kalau kita tunjuk kau, kena pada kasut. Diri laju tu pun tak ada. Maknanya tak ada laju. Bila kata tak ada laju, kita sebut. Tu amrun i'tibari. Tu kata kunci nak beza. Amrun i'tibari dengan hal. Susah sikit lah. Balik ni pahat ni menjadi tidur lena malam ni. Tu beza. Kalau ma'dum, ma'dum tak ada terus lah. Tu ma'dum tak ada terus. Tak ada depan kita terus. Tak ada apalah tu. Jadi Imam Fakhruddin Ar-Razi, Imam Mansur Al-Maturidi dan ulama Asy'ariyah yang mensabitkan ma'nawiyah dan mensabitkan benda hal, dia kata adalah wujud itu haliyah. Apa dia? Yang menepati antara ada dengan tiada. Nak sampai tahap nak kata ada, tak bila tunjuk tak kena. Nak kata tak ada, nampak bentuk tu. Tu hal. Ataupun kita kata tadilah, bentuk ada, nampak diri benda tu, tapi tunjuk tak kena. Kalau amrun i'tibari, dirinya pun tak ada, tapi nak nafikan, kita sebut. Beza tu. Habis. Tetapi pada pendapatan, asal pendapat tu nun lebih. Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, wujud itu ainul mawjud. Dia sebut juga sini. Ainul mawjud, diri ada. Yakni wujud itulah zat mawjud. Diri itulah zat mawjud. Maka Imam Fakhruddin Ar-Razi, Imam Sa'duddin At-Taftazini kata, mana boleh lagu tu?
Mana boleh sifat itu adalah ainul mausuf. Tak. Sifat dengan mausuf dan lain-lain. Okey, sifat dengan mausuf dan lain-lain. Mana boleh sifat itulah mausuf. Tak boleh. Dia bagi contoh alim. Kita kata alim mesti dia bersifat dengan ilm, bersifat dengan ilmu. Ilmu itu sifat, alim itu mausuf. Maka mustahil ilmu itu adalah diri alim. Sudah. Sifat itu diri mausuf. Tak? Dalam nahwu pun dia ada sifat dan mausuf. Maknanya menunjukkan benda yang lain-lain. Badal mubdal minhu menunjukkan lain-lain. Ma'tuf ma'tufun alaih menunjukkan lain-lain. Al-ma'tuf mughayaratun. Al-'atfu mughayaratun. Tak boleh ataf kalau dia benda tu sama. Jadi sama juga sifat. Sifat mausuf dan lain-lain. Tu maka Imam Fakhruddin Ar-Razi, Imam Sa'd bin At-Taftazani dia mentakwilkan pandangan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Dia kata maksud Imam Abul Hasan Al-Asy'ari kata wujud itu ainul mawjud ialah wujud itu bukan benda tambahan zaidah atas zat. Bukan benda suatu benda yang zaidah atas zat, satu benda tambahan atas zat seperti sifat ma'ani. Dalam kitab Hidayatul Murid Syarah Jawharatul Tauhid, Imam Ibrahim Al-Laqani mensyarah kepada matanya sendiri, dia kata contohnya ya hijau pada baju. Hijau pada baju itu adalah sifat ada. Hijau tu sifat yang ada. Hijau itu sifat ma'ani bagi baju tu. Sebab hijau tu jenis wujudi, lagi pula mawjud, mawjud di baju. Dia panggil zaidah ala zat baju. Tambahan atas zat baju. Maka dia kata Imam Abu Hasan Asy'ari maksudkan wujud itu ain mawjud ialah wujud itu bukan benda tambahan zaidah atas zat macam sifat ma'ani. Gitu. Maka sebab tu dia kata Imam Abu Hasan Asy'ari pegang 13 sifat atas takwilan lah. Kalau tanpa takwilan 12 sifat Imam Abu Hasan Asy'ari. Okey, dia faham? Rumit lah, memang rumit. Sebab tu kita hari tu baca Baqarah Rahman itu tak baca dah kat orang. Penat. Itu kita baca pun habis-habis teh tu kira tak payah lagi tu, kita tu pun dah payah. Kita tak erti nak baca senang-senang. Tak erti nak hurai senang-senang. Bila nak hurai senang dah, tapi dia akan pergi juga sebab benda tu penting. Pahat ni boleh baca dah kitab tauhid mana-mana kat orang. Pahat ni boleh baca dah kitab tauhid. Tak pahat ni satgi yang kita kata satu-satu sifat ni tak payah ngajar tauhid. Bahaya. Walaupun dah tahap macam mana alim sekalipun, nanti buka kitab besar-besar pun dia tak akan faham. Dia faham tauhid, tapi tauhid cara dia lah. Bukan tauhid secara murad yang dikehendaki ulama. Secara tepat, pendapat dah. Dia mungkin pendapat juga tapi serong sikit. Walaupun taklah sampai tahap sesat dah, tapi tak tepat. Kita bincang contohnya sifat ma'ani. Kita bincang sifat itu ada di zat. Sifat ma'ani ni jenis ada di zat. Jangan buat mangkhilah pula. Sifat ma'ani amrun i'tibari pun ada ulama sebut. Kalau macam tu, kalau sifat kidah pun ada kata nafsiyah, ada kata ma'ani, awak tak bawa. Sifat kidah, bapak, ada ulama kata nafsiyah, ada yang kata ma'ani. Dia panggil sifat zatiyah, sifat ma'ani. Sifat zatiyah ay ma'ani. Kata Imam Ibrahim Al-Laqani dalam syarah ni. Susahlah ada pakat main khilah gitu. Pakat main khilah susah. Sifat wujud berkhilah. Sifat wujud ada yang kata nafsiyah, ada yang kata salbiyah. Macam mana? Ada yang kata ma'ani pula sifat wujud tu. Jenuh. Yang main khilah. Jadi kita pakai hak mu'tamad. Mu'tamadnya sifat ma'ani jenis wujudi. Maka kita bahas secara wujudi. Bila kata wujudi dia benda ada. Bila benda ada kita bahas benda ada itu. Sebab tu apa ada yang Mekah terjemah perkuasa. Tak payah tengok kamus pula. Orang Melayu tak sebut. Tak payah kata perkuasa pun tak apa. Asalkan murad apa yang boleh bahasa kita ni faham, dia itu satu sifat yang ada. Mana? Contoh pendengar. Kita tak mau kata pendengar, kita kata pendengaran. Boleh, tak ada masalah. Pendengaran merujuk kepada pendengar tu lah. Sistem pendengaran, sistem penglihatan. Hak tu lah sifat tu. Allah Ta'ala letak di mata, sistem penglihatan. Allah Ta'ala letak di telinga, sistem pendengaran. Okey. Tu bahaya. Bukan bahaya apa. Dia punya khilah lagu tu. Macam tu. Pada ni dia tahqiq bahasa Melayu. Dia tahqiq bahasa Melayu. Sebab tu kalau baca Baqarah,
Kalau dia kata bisu dengan kelu, beza tu. Kalau kita bagi ke orang yang biasa-biasa, dia kata, alah, bisu dengan kelu sama lah. Itu tak ngaji tu. Dia tak ngaji cara pondok tu. Tu payah bahasa pondok ni. Ngaji lelaki ni payah bahasa pondok ni. Bisu lain, kelu lain. Bisu ni tak ada sifat perkata, tak ada sifat kalam dari yang pada awal lagi. Tu bisu. Kelu ni dia ada sifat perkata tu, tapi dia hilang lepas tu. Dia tak ada, cabut. Tu kelu. Beza. Tak tahulah. Apa tadi nak kata? Kalau duk punya khilaf tu habis. Jadi sifat ma'ani, sifat yang jenis ada, bila jenis ada, dia perbahasa sifat kudrat tu kena kepada benda yang ada. Macam tisu ni. Kita bahas tisu ni warna biru, dia berbentuk 4 segi. Bila habis kita bahas tisu ni, baru kita menafikan, maknanya tisu, kotak tisu ni bukan bulat, bukan 3 segi, bukan itu, bukan ini. Warna dia biru, maka dia bukan. Faham? Tu dia panggil sifat ma'ani, dia itu sifat zati. Murad kepada sifat ma'ani, sifatun zatiyun, bukan sifatun af'aliyun. Kalau sifat af'ali, baru boleh kita kata berkuasa, berkehendak. Sebab itu sifat af'al. Masalahnya sifat ma'ani bukan nak bahas sifat af'al, sifat zati. Kilah cek mana-mana kita Asy'ariyah. Kita Asy'ariyah kan, pergi cek kita Asy'ariyah. Sifatun zatiyatun, qadimatun, qaimatun. Faham? Faham tu? Sifatun zatiyatun, sifat yang sifat sifat zatiyatun, maksudnya sifat yang ada di zat. Bukan sifatun af'aliyatun dah. Contoh sifat kudrat. Sifat kudrat, sifat ma'ani. Kita tutup lagi. Habis dah. Sifat ma'ani, sifat kudrat, sifat ma'ani. Baik. Sifat kudrat ni sifat zati tak? Sifat zati. Maka pada yang kata berkuasa. Okey. Ta'aluk kudrat ada berapa? 2. Soluhi qadir dengan tanjizi hadis. Soluhi qadir maksud apa? Soluhi qadir iaitu, kalau orang mengaji lah, kalau tak faham sekali kita bahas lagi sifat kudrat tu. Soluhi qadir ialah boleh, patut Allah Ta'ala menciptakan sesuatu dengan sifat kudrat dia. Tu soluhi qadir. Buat lagi. Tak buat lagi. Tak buat lagi. Jadi sifat kudrat itu sifat zati. Bila mari bahas ta'aluk tanjizi hadis, iaitu meluluskan pada masa imkan benda yang Allah Ta'ala nak buat, meluluskan itulah dipanggil sifatun fi'li. Sifat kudrat tanjizi hadis itu sifatun fi'li. Sifat fi'li. Sebab apa sifatun fi'li? Sebab dia menunjukkan, sifat itu menunjukkan perbuatan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala buat langit. Allah Ta'ala berkuasa buat langit. Itu sifatun fi'liyun. Sifat ma'ani bukan bahas sifatun fi'liyun. Sifatun zatiyun yang ada di zat Allah Ta'ala. Kat mana nak letak asar ulama yang kata lau kushifa 'anil hijab la ra'ainaha? Kat mana? Kat mana nak letak tu? Dia bahas gitu. Berkuasa atas jalan lazim malzum. Tak apalah lazim malzum. Masalahnya sifat ma'ani bahas sifat apa? Kat mana nak letak kata ulama lau kushifa 'anil hijab la ra'ainahu? Berkuasa boleh nampak berkuasa. Itu secara tahqiq tu, berkuasa boleh nampak. Dia kata apa? Ada orang mengajar kitab pada ni dia kias kok menyapu. Penyapu ada, tukang sapu ada, yang disapu ada, menyapu tak ada, dia gelak. Dah memang betul menyapu dah ada. Menyapu ada ke tak? Tak ada menyapu. Macam mana boleh tubik menyapu hasil daripada penyapu yang dipegang oleh tukang sapu yang koi. Tu bahasa orang kedok, bahasa orang utara. Yang koi yang disapu itu dipanggil menyapu.
Kita faham je. Faham je menyapu. Oh, tengah sapu. Okey. Kalau dia ambil penyapu dan dia ni tukang sapu, dia pi tibai orang. Kita panggil dia tibai orang, dia tak panggil nyapu dah. Faham? Tu. Kita tukang sapu, kita ambil penyapu. Kemudian kita bubuh orang, pedebak. Dia panggil pukul tu, dia tak panggil nyapu. Faham tu? Sebab apa? Perbuatan tu menunjukkan dia tu sedang pukul orang. Kita faham, oh itu perbuatan memukul, bukan menyapu. Sebab tu menyapu kita kata tak ada. Itu faham je. Penat tahu dah tu. Mampu aku fana lagi. Pukul 10 dah. Dah kerja dah. Payah lah. Nanti kita lalu lah. Nanti bersifat Allah Ta'ala ni kita kena slow sikit lah. Supaya kita ni faham secara betul-betul. Faham kita ni secara betul-betul. Apa yang kita bahagikan. InsyaAllah sama kan. Ngajilah mana-mana pun sama kan. Tu perbahasan sifat ma'ani tu. Okey. Kemudian kita kata kat dia. Kita tanya dia pula. Okey, tak apa. Dia kata berkuasa apa benda tu semua. Okey. Cuba hurai sifat wahdaniyah pada sifat. Sifat wahdaniyah pada sifat. Betul lah. Sifat wahdaniyah pada sifat. Macam mana nak hurai? Okey. Maksud sifat wahdaniyah pada sifat ialah kudrat itu esa. Bila kata kudrat itu esa munfasil. Asa dari sudut nak menafikan kam muttasil dengan kam munfasil. Kalau dia hanya hurai, oh berkuasa itu asa dengan makna tak ada orang yang berkuasa seperti Allah Ta'ala. Hak tu munfasil tau. Muttasil. Muttasil ke mana? Muttasil. Muttasil dengan makna kudrat Allah satu. Apa yang satu? Berkuasa satu. Berkuasa banyak. Mana satu cik oi? Berkuasa banyak. Kalau dia hurai, oh berkuasa tak apa. Dia dengan makna berkuasa, asanya berkuasa itu dengan makna tak ada orang serupa berkuasa Allah Ta'ala dengan berkuasanya orang lain. Baik, itu munfasil tu. Kita membanding orang lain dan itu dah munfasil. Kalau muttasil ke mana? Cuba hurai. Muttasil. Oh berkuasa Allah satu. Kalau tak, berkuasa Allah Ta'ala bukan satu. Berkuasa Allah Ta'ala banyak. Mana? Allah Ta'ala buat langit, buat bumi, buat pokok, buat manusia, buat binatang, buat bukit, buat. Tu banyak tu. Itu kam muttasil yang sabit ya Allah Ta'ala. Dengan makna semua alam ini Allah je buat. Itu kam muttasil yang sabit. Kam muttasil yang mustahil ni lah guna. Yang mustahil. Iaitu sifat kudrat Allah bukan dua, bukan tiga, tapi satu. Maknanya apa? Dibahas sifat yang ada di zat tu. Sifat yang ada di zat tu satu je. Allah Ta'ala tak ada dua kudrat. Kita ni banyak kudrat. Mana? Kudrat di tangan lain, kudrat di kaki lain, kudrat di kepala lain. Kudrat kita banyak. Penat tu. Cuba jawab. Cuba fikir. Okey lah. Cuba fikir macam mana? Sifat wahdaniyah pada sifat, bila kata sifat wahdaniyah pada sifat, kam munfasil, dia menafikan kam munfasil, kam muttasil, betul tak? Betul tak? Betul. Bila dia kata, oh berkuasa Allah Ta'ala ni tak serupa dengan orang lain. Dia seolah-olah nak pergi kepada perbahasan wahdaniyah pada af'al. Dah apa beza wahdaniyah pada af'al dengan wahdaniyah pada sifat? Cuba hurai. Pada muka. Cuba hurai. Fikir ni. Boleh tak hurai? Kalau dia kata, oh berkuasa kita, berkuasa Allah Ta'ala tu, dia tu tak serupa dengan kita. Itulah esa Allah Ta'ala. Dah sifat wahdaniyah pada af'al dengan wahdaniyah pada sifat apa beza? Dah berkuasa tu bukan af'al lah. Sudah. Boleh habis? Boleh. Itulah. Kita ni kalau nak ngaji kitab Jawi, nak baca kitab Jawi, tak boleh sendiri-sendiri. Kena ngaji ke tok guru, yang ngaji ke tok guru, yang ngaji ke tok guru, tok. Kita ni ngaji dengan tok guru tu yang kita tahu. Tok guru tu pula ngaji dengan anak murid pada tu yang tahu. Anak murid pada pula ngaji dengan Pak Daen ni. Tu tahu pada ngaji dengan Syekh Ali Al-Maliki, ngaji dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak tengok sanad boleh? Sanad ada ya. Tak tahu. Usah kau. Baca kitab tinggi dah. Lepas tu tok guru kita kata,
Tak Jawi ni, kalau orang yang mengaji luar, tak semesti boleh baca. Dan orang yang baca kitab tauhid khususnya, kalau dia baca Arab, dia tak baca Jawi, dia tak faham sampai bila-bila. Dia mengaji kitab Arab, Jawi tak pernah mengaji. Secara tahqiq bahasa yang nak faham, tak akan faham tauhid sampai bila-bila. Macam mana nak urai wahdaniyah pada sifat tu? Tu je. Kemudian kalau kita berkuasa, berkehendak, apa beza dengan maknawiyah? Cuba urai. Oh, bezanya sifat ma'ani berkuasa, sifat maknawiyah keadaan yang apa beza? Berkuasa tu dah menunjukkan keadaan dia dah. Dah apa beza? Habis dah main putak tu habis. Habis dah tu. Penat lah. Jenuh gitu. Habis tu kita berhenti dulu pada katanya habis dah lah kan. Habis dah tu. Kerana tidak disebutkan wujud melainkan kepada zat. Nanti kita sambung. Kerana tidak disebutkan wujud melainkan kepada zat. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kita sambung pada esok pagi esok hari pagi pukul 7 pagi insya-Allah. Sebab sifat ni kita nak slow-slow. Kita nak baca slow-slow. Bila slow-slow ni kita mungkin akan buat malam dengan pagi lah, supaya akan khatam ni tak tahu. Terbaik buat kita ni walaupun 80 lebih pun. Tapi sifat tu memang kita kena tekan tu supaya kita faham sungguh benda yang kita mengaji selama ni. Sebab nanti kita akan belajar kitab Faridah. Bila dia kata kitab Faridah kata apa? Siapa yang menafikan sifat maknawiyah kafir. Dalam kitab Faridah tu, siapa yang menafikan maknawiyah kafir. Pertama soalan, Imam Abu Hasan Asy'ari nafi tak maknawiyah? Sebab dia 13 7 macam. Kita kata dia tak nafi. Dia tidak bilang saja untuk perbahasan secara tafsil. Sebab dia hanya pakai hak ma'ani. Bila kata ma'ani sifat berkuasa ada, Allah Ta'ala berkuasa lah. Sudah dah. Kafir tak? Tak kafir. Dia beriman. Satu. Kedua, Mu'tazilah tak menafikan maknawiyah. Mu'tazilah tak menafikan maknawiyah. Sebab maknawiyah siapa yang nafi kafir. Maka Mu'tazilah tak kafir. Sebab apa? Sebab dia tak menafikan maknawiyah. Dia kata Allah Ta'ala berkuasa, Allah Ta'ala berkehendak, Allah Ta'ala berkata-kata. Tapi semua itu dengan zat. Tengok. Dengan zat. Maksudnya apa? Dia berkata-kata dengan zat. Dia berkuasa dengan zat. Tak ada sifat ma'ani tu. Dalam masa yang sama, bila kita baca kitab tauhid, maknawiyah itu lazim bagi ma'ani. Okey? Lazim bagi ma'ani. Bila kata maknawiyah lazim bagi ma'ani, ma'ani itu malzum. Maksudnya, bila ada maknawiyah, mesti ada ma'ani. Persoalan, Mu'tazilah menafikan ma'ani. Tengok. Mu'tazilah menafikan ma'ani. Dah lagu mana dia mensabitkan maknawiyah? Maknanya maknawiyah yang disabitkan itu benda yang lain. Lepas tu ada tubuh. Dia bezakan dalam bahasa Arab. Al-kaunu. Mana? Allahumma salli ala Muhammad. Hala kaunihi qadiran. Contoh. Hala kaunihi qadiran. Dengan al-kaunu qadiran. Ada beza tu? Kalau siapa mengaji Baqarah dengan kita ni tahu apa beza dia? Nanti kita akan lalu lah. Kaunuhu hala kaunihi qadiran dengan al-kaunu qadiran beza. Jadi maknawiyah ada yang mujma' alaih dengan mukhtalaf fi. Mujma' alaih ni yang kafir. Mu'tazilah tidak menafikan maknawiyah. Dah kata maknawiyah tu lazim bagi ma'ani. Maknanya mesti akan mengakui ma'ani. Masalahnya Mu'tazilah tidak mengakui ma'ani. Lagu mana? Maknanya yang dia menafikan maknawiyah itu ialah maknawiyah yang mukhtalaf fi. Mu'tazilah menafikan maknawiyah. Maknawiyah mana? Maknawiyah yang mukhtalaf fi, bukan mujma' alaih. Mukhtalaf fi hak mana ni? Hak dia menafikan sifat ma'ani. Sifat ma'ani. Sebab sifat ma'nawiyah dalam perbahasan sifat 20, dia menerangkan keadaan sifat berkuasa. Sifat keadaan sifat yang berkehendak. Bukan keadaan yang berkuasa. Bukan keadaan yang berkehendak. Tak. Beza. Habis tu. Dah lah tu. Bila nak habis?
Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.